Pengalaman menyantuni pelarian Islam Myanmar, Lebanon, Palestin, Somalia dan Syria menyentuh hati kami. Menyelami nasib mereka di Bangkok sambil membandingkan infak tidak seberapa yang mampu kami tinggalkan, ia cukup menginsafkan serta meninggalkan kesan yang mendalam. Kami mengharapkan agar dapat mengulangi usaha murni ini di setiap tempat yang akan kami lewati sehingga akhir pengembaraan. Bagaimanapun belum sempat membuat perancangan, kami digemparkan dengan berita yang menyedihkan dan ia membabitkan sebilangan daripada kami. Berita sedih itu disampaikan oleh Khair dalam satu mesyuarat tergempar yang dipanggilnya. Dengan nada sebab, Khair berterus terang menjelaskan tujuan kami dikumpulkan secara mengejut itu. Perkara yang kami harap dapat dielakkan daripada berlaku tetap terjadi, namun sudah menjadi suratan takdir. Usaha untuk mendapatkan tajaan untuk ke Tanah Suci tidak kesampaian walaupun pelbagai usaha telah dilakukan oleh Pertubuhan Kembara Amal atau PK, termasuk bersemuka dengan penaja yang diharapkan. Kita doa, kita yang dapat pergi pun kita berdoa, kita ni orang musafir dan musafir kita berdoa agar semua kita berjumpa di sana. Itu je lah. Tapi usaha sebagai ketua dan setelah mendapat persetujuan semua, Khair mengumumkan keputusan yang telah mereka sepakati dan sekurang-kurangnya ia tidak menjejaskan misi yang telah dirancang sekian lama. Semua bersetuju, kami berpecah kepada dua kumpulan. 8 orang akan berpatah balik ke Malaysia, sementara 8 yang lain akan meneruskan misi pengembaraan haji. Mana yang terus ni, teruskan berdoa untuk kami. Bagi Syahrin Ahmad dan isteri Nur Izzah Adam, mereka tidak akan berputus asa, sebaliknya akan meningkatkan lagi usaha agar dapat menjejakkan kaki ke Tanah Suci suatu hari nanti. Tak boleh kita nak gamparkan benda ni kan. Sebab kata kita bersedia daripada segi mental kan. In fact dulu-dulu pun kita pernah pergi mendengar kan, bertanya tentang Mekah Madinah dan rasa rindu sebab alhamdulillah rezeki saya pernah pergi umrah kan. Tapi macam apa nak dikata, cumanya saya ucapkan kepada sahabat-sahabat, Allah lindungi perjalanan mereka sebab ini bukan perjalanan yang biasa, ini satu perjalanan yang luar biasa. Untuk sahabat-sahabat yang dapat bergerak meneruskan perjalanan ke destinasi haji, saya nasihatkan dalam perjalanan tu jagalah silaturahim, sentiasa beristighfar, sentiasa memohon doa supaya Allah pemudahkan perjalanan dan mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Seorang lagi rakan kami, Aizuddin Abdul Razak, terkilan dengan keputusan itu kerana ramai sanak saudara telah menghulurkan doa untuk dipanjangkan ketika mengerjakan haji. Usaha saya belum terhenti sampai kat sini lah. Bagi saya, walaupun dah setahun preparation saya buat usaha, tapi ialah kita nak pergi ke rumah Allah kan. Allah yang jemput kita. So kita usaha macam mana pun, InsyaAllah kalau diizinkan dia, sampai juga kan. Kami berlapan meneruskan perjalanan ke Tanah Suci malam itu juga. Sementara yang lain akan bergerak pulang ke tanah air keesokannya. Setelah beberapa jam mengharungi perjalanan beratus kilometer, akhirnya kami tiba di hotel penginapan pada tengah malam dalam keadaan keletihan. Walaupun katil dan bantal menanti kami untuk melabuhkan tubuh yang kepenatan, namun tidur kami tidak begitu lena memikirkan waktu pagi yang akan menjelma beberapa jam lagi. Menjelang subuh, kami memaksakan diri untuk menyambung semula perjalanan menuju ke sepadan Thai Laos di Manor. Namun sebelum meneruskan perjalanan, kami berkumpul, berbincang dan mendengar taklimat daripada Khair mengenai perjalanan yang akan ditempuhi pada hari berkenaan. Pagi ini kita akan bertolak terus ke Laos.
Rancangnya kita akan tidur di sepadan antara Laos dengan China sebelum masuk China. Tujuan dia supaya besok pagi kita boleh terus cross border, dan ada beberapa urusan custom, car checking dan sebagainya, sebab itu mengambil masa. Kalau ikutkan plan asal, hari ini kita nak cross border, tetapi kita dah sampai petang, so banyak office dah tutup semua. So saya dah hubungi ejen di China, yang mana kita akan cross border besok pagi, awal pagi. Okey. Jadi perjalanan kita hari ini kalau boleh kita cuba percepatkan kita punya ni lah. Sebab jarak pun jauh juga, dalam 800 lebih. Dan untuk makluman, sebenarnya laluan di sepanjang Laos tu agak mencabar juga kan. Lebih kurang macam jalan kita pergi Cameron Highland, naik ikut tapah. Tapi light sikit lah, dia tidak. Tapi dia kita akan naik bukit dan turun bukit dan lereng dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita jangan ambil masa yang lama sangat. Perhimpunan pagi ini sedikit berbeza, dihimpit sayu memikirkan ketiadaan 8 lagi rakan kami yang ditinggalkan di Bangkok malam tadi. Bagaimanapun, kami terpaksa menyesuaikan diri dengan bilangan yang ada sehingga akhir pengembaraan nanti sambil berdoa agar perjalanan terus diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas taklimat, kami terus meninggalkan RA Tani Hotel dan meneruskan perjalanan kira-kira 800 km untuk sampai ke sepadan Laos. Ayat 155 Dan kami pasti akan menguji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Bila penat, kami berhenti di kawasan rehat dalam kawasan perbandaran Kamphaeng Phet untuk menyegarkan badan dan mengisi perut yang sedang kelaparan. Jadi kita combine, kalau kat Malaysia tahulah luar tengah makan ubi, tengah makan ubi canai. Kami makan masakan lauk asam pedas yang telah dibekalkan oleh Zuraini dan menyamahnya bersama roti yang telah dibeli. Kita sambung perjalanan kita ke Chiang Mai. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas makan dan mengunjungi sekeliling kawasan rehat, kami menyambung semula perjalanan yang masih jauh untuk sampai di sepadan Laos dan bermalam di negara tersebut. Bagaimanapun, ketika dalam perjalanan, Khair dan Zikri yang sudah berpengalaman melakukan pengembaraan ke beberapa negara seperti Laos dan sebahagian daripada China dapat merasakan masa yang suntuk untuk kami melepasi pusat pemeriksaan Laos di Walai yang tutup pada pukul 10 malam. Kami memberhentikan kenderaan di tepi jalan untuk berbincang mengenai pilihan lain untuk sampai ke sepadan Thai Laos dengan masa perjalanan yang lebih pendek. Berpandukan peta, Khair dan Zikri akhirnya membuat keputusan untuk mengubah laluan yang telah dirancang sebelum itu. Okay, sebab kalau kita lalu kat Chiang Rai, kita jimat 2 jam. Sebab kalau Chiang Mai kita kena ke sini, kita ke sini balik, kita rugi 2 jam. Jadi kalau kita terus potong untuk Chiang Rai, border yang sama tapi kita straight. Sebab kalau tengok ni,
Okey, yang ini kalau kita daripada sini straight pergi ke apa Natui tu kan. So 9 jam. Okey, kalau aku add satu lagi stop kat sini, tengok apa beza dia. Kalau kita pergi ke Chiang Mai, apa akan berlaku ialah kita tarik ni ke bawah. Apa yang berlaku ialah instead of 9 jam dia akan jadi 11 jam. Maknanya kita ke sini border yang sama. Muay Thai. Mak, border yang sama. Ya, sama. Ha. So kita Sebab sebelum ni kita plan untuk bermalam, which is okay lah. Tapi kita sebenarnya nak ke sini. Jom, kita sembahyang Jumaat. Berdekatan dengan Chiang Mai. InsyaAllah lagi 30 km kita akan jumpa masjid. Kita dengar khutbah bahasa Siam hari ni. Okey, jom. Rancangan asal ialah kami ke Chiang Mai, kira-kira 700 km jauhnya. Tetapi untuk menjimatkan masa dan sampai sebelum pintu sempadan ditutup, kami menggunakan jalan pintas ke Chiang Rai yang dapat menjimatkan masa 2 jam perjalanan. Kebetulan hari ini hari Jumaat, hari kebesaran umat Islam. Walaupun berstatus musafir, perasaan untuk bersolat Jumaat tetap di hati kami. Jom, kita sembahyang Jumaat. Berdekatan dengan Chiang Mai. InsyaAllah lagi 30 km kita akan jumpa masjid. Kita dengar khutbah bahasa Siam hari ni. Okey, jom. Dalam menyambung perjalanan ke sepadan Thai Laos berdekatan Bandar Lampang, tiba-tiba kami terlihat kubah sebuah masjid tidak jauh dari situ. Semakin lama semakin dekat kenderaan kami menghampiri masjid dan ketika itu kelihatan semakin ramai orang sedang melangkah memasuki perkarangan masjid. Dan kami tidak membuang masa dan terus memarkirkan kenderaan di perkarangan masjid yang tertera nama Al-Falah Mosque di tembok pintu masuk. Betapa gembiranya perasaan setiap daripada kami semasa kedua-dua kenderaan memasuki perkarangan masjid yang kelihatan menyamai bangunan masjid di beberapa tempat di Malaysia. Kami terasa seolah-olah berada di negara sendiri. Tidak lama kemudian, kedengaran laungan azan menandakan masuknya waktu solat. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Wahai orang yang beriman, apabila dilaungkan seruan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenar. Masjid berusia lebih 100 tahun itu dikatakan boleh memuatkan lebih 100 jemaah pada satu-satu masa. Khutbah dibacakan dalam bahasa Thai yang kami tidak fahami. Namun ia tidak menghalang daripada kami terus khusyuk sehingga akhir, mengenangkan ganjaran pahala yang akan diperolehi dan kerugian yang akan ditanggungi jika berkata-kata. ยิ่งเราต้องศึกษาอัลกุรอานของอัลลอฮฺตะอาลาด้วยการอ่านให้ได้และพยายามอย่างยิ่งในการที่จะรู้ความหมายของอัลกุรอานนั้นด้วยซึ่งเขามีแปล Usai solat, kami sempat berkenalan dengan khatib masjid Abdullah Yusufi. Agak lama kami bersembang dengan Abdullah yang menceritakan kisah penghijrahannya ke bandar itu dari Bangkok sejak 40 tahun lalu. I stay here more than 40 years. 40 years. Yeah, 40, 50 years. I come from Bangkok. Abdullah yang berusia 85 tahun selain menjalankan tugas khatib, turut mengajar kelas agama dan bacaan Al-Quran. And now I am teacher also. I am teacher about the deen, about religion of Islam. I
teach on Saturday and Sunday, only 2 days in a week, because of our children have to go to the other school. There are many Muslims here, about more than 100 house. Yeah. But I think that now more than that. This is the Pakistan, Bangladesh, many nationality. Yeah, there many that come to stay here, and then somebody donation the land. Yeah, so we bring the masjid here, and then we have 3 masjid in Lampang. Oh, 3 masjid. 3 masjid. This is a big masjid. The big masjid. Yeah. Semakin rancak berkenalan dengan Abdullah, kami terlupa masa berlalu begitu pantas dan kami terpaksa meminta diri untuk meneruskan perjalanan ke sempadan Thai Laos. Sebelum kami beredar, Abdullah memanjatkan doa agar perjalanan kami sentiasa selamat dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum meninggalkan masjid, kami sempat menjamah makanan ringan seperti kuih muih dan buah-buahan yang didermakan kepada jemaah yang telah menunaikan solat Jumaat. Satu suasana yang sama seperti masjid-masjid di Malaysia. Namun makanan ringan itu tidak dapat mengisi penuh perut yang kelaparan. Memikirkan jarak perjalanan yang masih jauh, kami singgah untuk makan secukupnya di deretan kedai yang terletak berdekatan Masjid Al-Falah. Nasi biryani Lampang memang hebat, kari dia subhanallah. Mintalah doa pada Tuhan, ini perjalanan dari tiap-tiap negeri akan selamat hingga sampai di Makkah, Saudi Arabia. InsyaAllah. InsyaAllah. Kami menyambung perjalanan untuk beberapa jam kemudian. Dan ternyata keputusan untuk menukar laluan menerusi Chiang Rai adalah satu langkah yang tepat. Okey, sebentar lagi kita akan sampai border dalam lebih kurang 1 jam lagi. Okey, untuk ingatan kita masing-masing standby pasport dan juga dokumen yang berkaitan dengan kenderaan dan juga wang tunai dalam bad. Kenderaan kami memasuki pusat pemeriksaan imigresen pada pukul 8.30 malam, hampir 2 jam sebelum sempadan Thailand Laos ditutup. Kami mampu menarik nafas lega apabila melihat pintu masuk masih dibuka. Jika tidak, perjalanan kami akan tergendala dan ini akan merugikan daripada segi kos tempahan tempat penginapan di Laos. Walaupun bersyukur melihat pintu masuk masih dibuka, namun kebimbangan kami belum berakhir. Kami berdoa agar urusan untuk merentas sempadan berjalan lancar. Dengan ketentuan Allah, pegawai imigresen Thai di situ melayan kami dengan baik. Alhamdulillah, kita baru selesai cross border Thailand. Okey, sekarang local time pukul 8 malam. Okey. Apa yang unik dan menarik yang berperkara yang berlaku semasa border crossing ni ialah kalau ikutkan mana-mana border memang kita tidak dibenarkan ambil gambar dan sebagainya. Tetapi tadi alhamdulillah Sarjan apa nama tadi? Kong Kiao. Sarjan Major sangat Sarjan Major Saya Kong Kiao ni sangat-sangat orang cakap apa friendly, sangat-sangat friendly. Siap bagi jambu. Siap bagi jambu, siap bergambar memang best. Inilah pengalaman kami mengembara. Inilah momen-momen yang sangat-sangat best. Mana ada immigration yang bagi jambu dekat kami. Dan jambu dia sangat manis dan sangat sedap. So insyaAllah kami yakin dan percaya jika kita bantu agama Allah dan Allah akan bantu kita. Jika kita musafir kerana Allah, insyaAllah Allah akan permudahkan urusan kita. Begitu juga dengan pegawai imigresen Laos yang bertugas di bahagian pintu masuk negara itu, yang melunaskan kerja-kerja pemeriksaan dengan begitu pantas.
Okey. Kali ni kita akan melintasi antara sungai yang terpenting di Asia. Ya, Sungai Mekong. Sungai Mekong. Yang memisahkan antara Laos dan Thailand. Sejurus melepasi pintu masuk ke Laos, kedua-dua kenderaan yang membawa kami memecut dalam keadaan gelap gelita gara-gara ketiadaan lampu jalan sepanjang perjalanan ke tempat penginapan. Kami tiba di tempat bermalam selepas tengah malam 22 Julai. Untuk mendaftar masuk ke dalam 2 buah bangunan homestay yang ditempah itu juga mengambil masa kerana kesukaran mengesan pemiliknya. Akhirnya, kami dapat berjumpa pemilik bangunan dan tanpa membuang masa, kami mengangkat beg dan barang keperluan untuk bermalam di situ. Niat di hati ingin baring dan terus tidur di katil yang tersedia kemas. Namun kerana perut kosong, selepas kali terakhir menjamah makanan di Masjid Al-Falah, kami tidak dapat melelapkan mata. Mujurlah ada Jasmi dan Zuraini melaksanakan tanggungjawab untuk menyediakan makanan sepanjang pengembaraan kami. Okay, sekarang ni saya tengah nak buat preparation untuk masak besok. Sekarang tengah sepatutnya barang-barang yang rosak nak buang dulu. Caranya nak masak nasi lemak pagi besok. InsyaAllah lah kalau jadi, kita tengok apa jadi besok. Keesokan paginya, pasangan suami isteri itu menyediakan sarapan untuk kami semua sebelum meneruskan perjalanan ke sempadan Laos China. Namun sebelum berangkat, kami mengisi masa berbaki dengan membersihkan kenderaan dan mengisi beg dan barang kelengkapan ke dalam kedua-dua kenderaan. Sebaik sahaja selesai berkemas, kami menyambung perjalanan untuk ke Tanah Besar China melalui jalan kampung yang hanya berturap tanah merah. Kami meredah jalan yang ada kalanya tidak menyenangkan kerana keadaannya yang berlubang dan berlopak. Rakyat Malaysia perlulah bersyukur, okey, kerana jalan kita tak adalah macam ni melainkan ke kampung orang asli. Kami menyangkakan hanya 2 kenderaan yang kami naiki itu akan melalui jalan tersebut. Namun jangkaan kami meleset. Tidak lama kemudian beberapa kenderaan pacuan 4 roda lain memintas kami dalam keadaan pemanduan yang lebih laju dan dipandu oleh warga asing. Hello. Where do you come from? From New Zealand. Huh? New Zealand, We yeah. are from Malaysia. Huh? And we are going to China. So are we. We're going to Mongolia, China, Mongolia, Russia. Okay. Yeah, big trip. Where are you guys from? Well, we are from Malaysia. Yeah. And we are on our way to Mecca. Oh, okay. See you, no doubt. See you on the road. See you in front. Selepas bersusah payah mengharungi jalan yang berliku, akhirnya kami sampai di pintu masuk Laos China di Manor pada tengah hari. Sedar tidak sedar, kami sudah mengharungi perjalanan sejauh 2,460 km. Urusan pemeriksaan imigresen di pintu keluar masuk Laos agak mudah dan singkat tanpa sebarang masalah. Okay, Alhamdulillah, kita baru sahaja merentasi border Laos. Okey, maknanya sekarang kita telah melepasi negara yang ketiga. Sekarang kita akan memasuki negara yang keempat, iaitu China. Sebentar saja lagi di hadapan sana. Gembara Inspirasi Haji Laos China Border. Kami kemudian meneruskan perjalanan untuk pemeriksaan di bahagian negara China. Di situ kami terpaksa menanti lebih 3 jam. Untuk mengetahui sebab penantian yang begitu lama, saksikan episod seterusnya di waktu dan hari yang sama minggu hadapan.